Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Bersama saya dalam siri doa-doa daripada Al-Quran dan Sunnah. Kali ini kita akan membicarakan satu doa berhubung dengan ilmu pengetahuan. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Antara doa-doa yang diajar oleh Al-Quran ialah doa yang mana Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkannya supaya Allah menambahkan untuk baginda ilmu. Ini seperti yang disebut di dalam surah Taha ayat 114 di mana Allah menyatakan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, wa qul rabbi zidni ilma. Katakanlah, wahai Tuhanku, tambahkanlah untukku ilmu. Ini adalah merupakan titah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada di dalam mana-mana titah Tuhan kepada baginda untuk menambah apa-apa di dalam kehidupan melainkan menambah ilmu pengetahuan. Sebab itu kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hayat baginda senantiasa sehingga ke akhir hayat ilmunya bertambah. Sedangkan kita sentiasa merasakan apabila umur makin bertambah, ruang untuk menuntut ilmu makin berkurang ataupun semangat kita untuk memperoleh ilmu makin berkurang. Ini berbeza dengan arahan Al-Quran yang menyuruh kita senantiasa menyebut Rabbi zidni ilma. Wahai Tuhan, tambahkanlah untukku ilmu pengetahuan. Rabbi yakni Tuhan, yakni Tuhanku. Dan ini juga yang kita sebut pagi-pagi yang disuruh untuk kita berdoa dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, berikanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat. Maka kita, Al-Quran juga menyuruh hal yang sama. Al-Quran mendahului hal itu. Tuhanku, zidni, tambahkanlah untukku ilmu. Ilmu berbeza dengan andaian. Ilmu berbeza dengan agakkan. Ilmu adalah satu pengetahuan yang benar dan tepat. Jika ia sesuatu yang hanya agakkan ataupun ia merupakan sesuatu yang hanya mungkin sangkaan, ia tidak dinamakan ilmu. Apabila kita meminta daripada Allah Subhanahu wa taala ilmu, berarti kita memohon daripada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang pasti, maklumat mengenainya. Jika ia mengenai agama, ia maklumat yang pasti mengenai agama. Jika ia mengenai hadis Nabi, ialah hadis yang pasti daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak mahu khurafat, karut marut, tokok tambah yang tidak berasal daripada agama. Kita mahu ilmu yang benar. Dan ilmu inilah yang disuruh untuk kita pohon daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu, janganlah berputus asa di dalam memohon ilmu pengetahuan. Kerana hatta Nabi yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh oleh Allah untuk meminta ilmu. Kerana di samping usaha, ilmu merupakan kurniaan Allah. Betapa ramai orang yang menuntut dan belajar tetapi ilmu pengetahuan mereka tidak sama. Maka Tuhan empunya sebenar bagi ilmu pengetahuan ialah Allah Subhanahu wa taala. Yang diberikan kepada kita ini hanyalah begitu kecil debuan yang begitu halus daripada ilmu Allah yang maha luas. Yang kecil itulah Allah menyuruh untuk kita menyebut Rabbi zidni ilma. Tambahkanlah untukku ilmu pengetahuan. Tambahkanlah untuk kita ilmu pengetahuan. Maka setiap orang Muslim sentiasa berdoa pada waktu pagi, di dalam sujudnya, dalam kesempatan masa, supaya hadir kepadanya ilmu yang benar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang dapat memberikan ilmu yang benar dan menunjukkan kepada kita jalan-jalan memperoleh ilmu yang benar. Maka marilah kita mengamalkan apa yang Allah menyuruh Nabi-Nya memohon, iaitu Rabbi zidni ilma.
wahai Tuhanku, tambahkanlah untukku ilmu pengetahuan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.